الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Ursi dan juga ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pecinta ilmu, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, dan juga rakan-rakan media yang mengadakan rakaman pada malam ini. Kita bersua kembali dalam kuliah maghrib kita berkaitan dengan buku Talbisu Iblis ataupun penyamaran iblis, tablik iblis ataupun perdayaan iblis. Dan pada malam ini kita menyentuh tajuk berkaitan dengan talbis iblis terhadap umat Islam dalam masalah akidah dan agama. Talbis iblis terhadap umat Islam dalam masalah akidah dan juga masalah agama. Ada lagi beberapa contoh disebut di dalam buku ini oleh Imam Ibn Jauzi, bagaimana pada pandangan beliau iblis ini menyusup ke dalam akidah umat Islam. Iaitu menurut beliau iblis menyusup dalam akidah umat Islam ini melibatkan dua jalan. Pertama, melalui cara taklid buta pada nenek moyang dan pendahulu mereka. Taklid buta kepada nenek moyang dalam bab kepercayaan. Maka kita tengok sampai ke hari ini ada segelintir masyarakat kita percaya benda yang karut marut, walaupun benda itu bercanggah dengan syarak dan juga bercanggah dengan akal. Dan kita melihat ada kepercayaan saya dua ini bahawa Allah Ta'ala itu Muhammad, Muhammad itu Allah Ta'ala. Dah ada kepercayaan seperti itu. Dan ada pula orang yang percaya dan menjadi pengikutnya. Padahal dari segi logik akal, dari segi syarak, tidak mungkin Allah Ta'ala itu Muhammad, dan tidak mungkin Muhammad itu Allah Ta'ala. Tapi sifat ta'assub terlalu kuat menyebabkan orang boleh menjadi pengikut kepada ajaran seumpama ini. Maka taklid buta seperti ini yang dilarang. Dalam bab taklid ni tuan-tuan, kalau kita nak pergi bahas secara panjang lebar, dia sebenarnya ada tiga peringkat. Pertama dipanggil peringkat ijtihad dalam perundangan Islam. Kedua, peringkat itba'. Ketiga, peringkat dipanggil taklid. Ijtihad ni bagi ulama yang mahir dan menguasai peralatan ilmu yang berkaitan, maka mereka ni boleh berijtihad untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Dia ada ijtihad itu disebut ijtihad mutlak, seperti mana dilakukan oleh imam-imam mazhab, ya. Contoh kata Imam Syafi'i ini adalah ulama-ulama yang berada pada status mujtahid mutlak. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini adalah tokoh-tokoh ulama yang berada pada status mujtahid mutlak. Kemudian di dalam pada itu ada juga ulama yang berada pada status mujtahid, dia panggil muntasib. Mujtahid muntasib ini mujtahid yang disebutkan kepada mazhab tertentu. Ulama-ulama ini berijtihad dalam lingkungan mazhab itu dalam perundangan Islam. Seperti Al-Imam Nawawi misalnya kata, berijtihad dalam kerangka mazhab Syafi'i. Dia ulama mujtahid, tapi mujtahid dia dalam kerangka mazhab Syafi'i. Dia tak lari daripada kaedah mazhab Syafi'i. Walaupun ada 2-3 masalah, dia keluar daripada mazhab Syafi'i. Itu ulama mujtahid dia. Yang kedua dia panggil itba'. Macam kita kata anak-anak murid Nabi dia. Nabi SAW ada sahabat. Sahabat ni memang belajar dengan Nabi. Maka sahabat yang belajar dengan Nabi ini dinamakan sebagai tabi'. Dan dia tidak dinamakan sebagai muqallid. Dinamakan sebagai tabi'. Tabi' ni mana apa? Tabi' ni orang mengikut apa yang diajar oleh seorang dan faham dalil. Mana kita ikut dan kita tahu dalil dia. Itu disebut sebagai tabi'. Sebab tu kita tidak sebut para sahabat Nabi itu sebagai muqallid. Mereka bertaklid pada Nabi, tidak ada. Taklid ini satu istilah timbul kemudian. Jadi itu panggil tabi'. Jadi tabi' itu lebih bagus dan lebih baik berbanding dengan muqallid. Dan yang ketiga muqallid. Muqallid ni orang ikut penangan seorang ulama tanpa mengetahui dalilnya. Asal ikut saja. Jadi ini dipanggil 3 tahap dalam perundangan Islam.
Jadi tahap yang pertama mustahid, tak ada masalah. Tahap kedua tabi', tak ada masalah. Tahap ketiga datang muqallid. Muqallid ni maknanya bertaklid. Taklid itu telah dibahas secara panjang lebar oleh tokoh-tokoh ulama usul fiqh. Di antaranya dibahas di dalam kitab Al-Wajid fi Usul Fiqh oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Dan juga kitab-kitab usul fiqh lain lah. Orang bertaklid, tuan-tuan. Taklid dalam bermazhab. Contoh kita kat negara kita ni ramai orang yang bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Ada di Arab Saudi bertaklid kepada mazhab Hanbali. Di Mesir bertaklid kepada mazhab Hanafi. Di Afrika Utara bertaklid kepada mazhab Maliki. Jadi taklid ni, tuan-tuan, kalau orang tu dia orang kampung, memang dia tidak mahir dalam hukum hakam, sumber-sumber dalil pun dia tak faham, maka bertaklid bagi dia itu adalah lebih baiklah daripada dia cuba memahami agama mengikut akal fikirannya sendiri. Daripada dia cuba memahami agama mengikut akal fikirannya sendiri, nanti dia yang rosak, agama itu juga rosak. Sebab Allah Ta'ala sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ahli zikir kalau kamu tak tahu. Jadi nisbah pada orang kampung yang tak tahu apa-apa, maka elok dia tanya mana-mana ustaz dan sebagainya. Jadi mazhab orang kampung ini adalah mazhab ustaz yang dia tanya. Jadi kalau ustaz tu jawab soalan macam tu, maka orang kampung pun amal seperti mana jawapan seperti itu. Cuma dalam nak mencari ustaz-ustaz itu, carilah yang paling bertakwa, cari yang paling zuhud, carilah yang paling alim, supaya jawapan yang diberikan selamat kita amal. Bukan hak sembarang je. Sebab zaman kita hari ini ramai ustaz, sekadar dia mengajar Quran, dia dah cakap tentang fatwa. Ini sangat berbahaya. Belum tentu orang boleh mengajar Quran bermakna dia boleh cakap tentang fatwa. Belum tentu seseorang itu boleh berceramah maka dia boleh mengeluarkan fatwa. Kena tanya orang pakar bidan, baru boleh selamat pada kita. Itu taklid dah. Jadi taklid ni, tuan-tuan, nisbah orang awam yang tidak mampu mencari dalil, tak faham apa, lebih baik dia taklid sebab ayat tadi suruh ikut. Jadi yang kedua, jangan ada orang yang kita kata dia punya ilmu yang agak tinggi, contohnya contoh kata ulama yang boleh membuat kesimpulan sendiri, maka mereka ini tidak wajib bertaklid, mereka harus sahaja. Tak wajib bertaklid, harus. Itu pun nisbah pada orang awam tadi, tuan-tuan. Menurut fatwa yang dikemukakan oleh Syekh Atiyah Saqar, ahli jawatankuasa fatwa Al-Azhar, orang awam pun taklid dia pada alim ulama tu hukumnya harus, dia tak wajib. Taklid itu menjadi wajib apabila kita cuba memahami agama, kita jadi rosak, kita jadi tak betul, boleh merosakkan cara kepahaman kita, merosakkan amalan kita, merosakkan masyarakat, maka wajib bertaklid pada masa itu. Tapi kalau kita dah ada ilmu, dah ada asas, harus sahaja bertaklid, dia bukan satu benda yang wajib. Yang kita nak bincang pada malam ini, tuan-tuan, pengarang disebut taklid dalam masalah akidah, kepercayaan tadi. Kalau tuan-tuan fikir dengan akal, ada orang mengajar Tuhan itu Muhammad, Muhammad itu Tuhan, tiba-tiba kita bertaklid pada dia. Mana boleh begitu? Itu satu bentuk syirik. Jadi kalau kita ikut, kita pula terjebak dalam perkara syirik. Dan banyak kita tengok apa benda ni di negara kita, orang-orang yang mengikut ajaran-ajaran sesat, pakai ikut-ikut saja atas kepercayaan dia itu seorang yang hebat. Contoh berlaku, contoh di Terengganu, Ayah Ping, kerana anak murid dia mengiktikadkan dia seorang yang hebat. Bila dia letak satu kepercayaan dia orang hebat, maka apa yang dia kata ikut belaka, tanpa mereka memikirkan logik ke tak logik ke. Sehingga kan tok guru dia berzina dengan isteri anak murid dia, dia boleh terima, tidak ada masalah. Tok guru berzina dengan anak murid dia, tak ada masalah, dia boleh terima sebab otak dia telah dibius. Otak telah dibius, dia boleh terima benda macam tu. Taklid macam ni yang dilarang di dalam Islam. Taklid macam ni dilarang di dalam Islam. Ala kulli halnya, tuan-tuan, kita pada asasnya Nabi suruh kita belajar. Sama ada belajar college ke, belajar universiti ke, belajar masjid ke, ataupun kita baca surat khabar ke, kena belajar. Kita orang Islam ni kena belajar. Bila kita belajar, tuan-tuan, kita akan selamat daripada dunia taklid. Kita akan selamat daripada dunia ajaran sesat sebab kita belajar dan kita tahu dalil-dalil dalam berbagai isu yang berlaku. Itu selamatlah kita. Kalau tak belajar, mudah sangat orang tipu kita. Tak belajar ni terlalu mudah, terutama dalam kepercayaan karut-marut yang berlaku di dalam masyarakat. Itu pertama disebut oleh pengarang. Yang kedua,
Dia kata iblis menyusup dalam akidah umat ini melalui dua jalan, iaitu taklid buta pada nenek moyang. Banyak lagi tuan-tuan kalau saya nak sebut contoh-contoh ya. Contoh, saya ambil contoh dia. Ada segelintir orang yang dinisbahkan sebagai ulama lah yang mengatakan bahawa boleh kita minta dengan orang yang telah mati. Mana kita pergi kat kubur dia, kita kata wahai fulan bin fulan, tolong syafaatkan saya kepada Allah. Atau kita pergi dekat Madinah tu, pergi kat kubur Nabi, ya Rasulullah, tolong syafaatkan saya di sisi Allah. Dia tak minta Nabi tu, dia minta Nabi syafaatkan dia. Jadi siapa ulama yang kata boleh? Siapa ulama yang kata harus buat macam ni? Yang kata harus macam ni ialah di antaranya Al-Imam Subki. Antaranya ialah Asy-Syaikh Ramli. Ini ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tetapi dalam kajian saya tuan-tuan, pandangan-pandangan ini adalah merupakan pandangan yang telah pun dibantah oleh ulama pada zamannya. Dan bagi saya tuan-tuan, pandangan ini sangat berbahaya. Kalau kita haruskan benda ni pada masyarakat, tuan-tuan bayangkanlah hari-hari orang pergi kubur, hari-hari duduk menangis di kubur, hari-hari minta dengan kubur kan. Anak tuan-tuan nak periksa SPM pun kita minta dengan kubur. Kita nak periksa stamp pun minta dengan kubur. Habis periksa nak masuk universiti pun minta dengan kubur. Lepas tu habis pula masuk universiti nak masuk kerjaan. Kerjaan tertentu nak wawancara, esok nak wawancara kita pergi ke kubur. Semua kita minta kubur. Itu bahaya. Jadi sesuatu pandangan dalam Islam kata, walaupun pada asalnya harus, tapi kalau dia tu boleh menyumbang kepada perkara haram, maka hukumnya haram. Kalau dia boleh menyumbang pada haram, hukumnya adalah haram. Sebab tu Islam ni dia ada wasilah, dia ada asas. Zina haram. Maka benda yang mengundang pada zina, contohnya khulwat, berdua-duaan, orang perempuan buka aurat, itu dipanggil alat wasilah yang boleh menyumbang kepada haram, maka hukumnya adalah haram. Jadi saya tengok di situ tuan-tuan, ada segelintir penceramah dia mengatakan akidah itu, akidah kita minta dengan orang telah mati ni, dia kata satu benda yang telah dipakai oleh ulama-ulama dahulu. Dan dia kata telah disepakati oleh ulama. Ini satu pembohongan besar. Mana ada ulama sepakat bab tu? Ulama sepakat bab istighasah, minta tolong dengan orang yang hidup dalam perkara yang mampu ditolong oleh orang hidup tu terhadap kita. Kalau orang hidup tu tak mampu tolong, kita pun tak boleh minta tolong dengan dia. Itu bolehlah kita minta tolong. Tapi kalau minta tolong dengan orang mati tu tak boleh nak mendengar. Dia tak boleh nak mendengar, dia tak boleh nak bangun, dia tak boleh nak makan, dia tak nak minum, dia minta tolong dengan dia. Itu memang logik akal dah. Logik akal pun tak boleh nak terima. Tapi mereka percaya tak? Mereka golongan ni dia percaya. Ini kemudian mereka kata pula, dia kata tauhid uluhiyah. Tahu tak tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah ni mana tauhid mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dia berhak diibadahkan, dia letakkan nazar, dia letakkan rasa takut, dia letakkan rasa harap. Ibadah mentauhidkan Allah dalam bentuk ibadah. Itu dipanggil tauhid uluhiyah. Maka segelintir penceramah dia kata tauhid uluhiyah ni sangat berbahaya. Macam mana tauhid uluhiyah sangat berbahaya? Saya duk tengok apa pasal pula. Saya tidak pernah dengar satu pernyataan disebut oleh ulama-ulama kita dahulu kata tauhid uluhiyah ni berbahaya. Pertama sekali tuan-tuan kita tengok isi kandungan tauhid uluhiyah. Isi kandungan tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang berhak disembah dalam ibadah. Mana kalau kita nak sembah Tuhan. Kalau nak nazar pada Tuhan. Nak sumpah nama Tuhan. Nak letak harap pada Tuhan. Rasa takut pada Tuhan. Jadi tengok isi dia tu. Baik ataupun tidak? Baik. Bahaya ke ni? Mengatakan Tuhan tu satu berhak disembah, bahaya ke? Kalau siapa nak sumpah dengan nama Allah, bahaya ke? Kalau siapa nak menazar dengan nama Allah, bahaya ke? Mana ada bahaya? Satu. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, bila saya perhatikan, dia kata bahaya. Bahaya pada siapa sebenarnya? Bahaya kepada orang yang bertawassul dan bahaya kepada orang yang beristighasah. Tawassul ni ada dua tuan-tuan. Tawassul maknanya kita doa pada Allah menggunakan perantaraan. Contohnya, sebab ayat Quran ada, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau tuan-tuan doa dengan sebut amalan soleh kita, doa dengan sebut nama Allah, doa minta orang soleh doakan untuk kita, itu tak ada masalah. Ini tawassul disepakati oleh ulama. Dia panggil. Yang kedua dia panggil tawassul yang melibatkan khilaf ulama. Contohnya kita doa, ya Allah Ta'ala dengan berkat fulan bin fulan, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat kita sebut nama Allah, dengan berkat. Ini khilaf. Kalau ikut fatwa Syekh Utsaimin, dia mengatakan bahawa tawassul jenis ini adalah tidak syar'i. Tawassul jenis ini tidak syar'i. Ini adalah bid'ah.
Dia tak kata syirik, dia kata boleh mengundang kepada syirik. Jadi kalau kita minta, jadi pasal apa masyarakat kita tak nak minta dengan Allah Ta'ala tu? Pasal apa kita minta menggunakan perantara orang, perantara orang telah mati tu? Lepas tu dia panggil tawassul betul tu. Jadi yang berkenaan, ustaz berkenaan dia kata tauhid uluhiyah tu bahaya pada orang tawassul. Tawassul macam ni sebenarnya dia telah meletakkan diri dia dalam keadaan bahaya. Tapi dia kata korang bahaya. Faham tak tuan-tuan? Macam tuan-tuan lah. Kita tuan-tuan ada anak cucu, ada cucu. Cucu tuan-tuan tu dia selalu main tepi parit. Tak? Dia main tepi parit. Dalam parit tu air dalam. Tuan-tuan sayang pada cucu, maka tuan-tuan tegur, jangan dia main tepi parit, kalau jatuh korang boleh mati. Ya. Maka bila tuan-tuan tegur macam tu, maka bagi cucu tuan-tuan tu, perbuatan tuan-tuan menegur bahaya bagi dia. Betul tak? Cucu kita tu bila dia duk main-main tepi parit, atuk dia datang, oh datuk datang dah. Jadi datuk datang tu bagi cucu tu berbahaya. Sebab cucu tak faham. Sekali dia tergelincir, boleh jatuh, dia tak ada kemahiran untuk berenang, dia boleh lemah, dia boleh mati gitu je. Jadi di situ siapa yang bak dia dalam bahaya? Cucu dalam bahaya ke atuk dalam bahaya? Sebenarnya dalam bab ni yang bak dalam bahaya cucu dia. Tapi oleh kerana benda tu jadi kegemaran cucu, maka cucu melihat atuk seorang yang berbahaya. Kerana atuk menegur cucu jangan bermain di tepi parit. GPJ tuan-tuan, dia larang kita bawa kenderaan kita dengan kelajuan lebih daripada yang dibenarkan. Dekat jalan raya kan ada 110, 120. Kita bawa 1200. Bila kita nampak kereta GPJ, kita kata bahaya betul GPJ ni. Tak ada kerja lain ke nak larang orang je. Kau pandang kita lah, dah kita ni kereta kita punya kan. Kita bawa lah 1200 km sejam. Ini kita punya, kita beli, kita pinjam bank. Padahal yang menguatkuasakan undang-undang jalan raya tu tuan-tuan GPJ. Jadi siapa bahaya? GPJ itukah bahaya atau orang bawa laju tu bahaya? Walaupun dia bawa laju tak mesti dia aksiden. Begitu saya nak buat satu contoh supaya kita mudah faham tuan-tuan. Orang yang minta terus dengan Allah itu bahayakah atau orang yang minta dengan Tok Wali itu berbahaya? Pertama hak minta Tok Wali itu benda ada ulama benar, ada ulama tak benar. Kemungkinan jatuh syirik itu tidak ditolak oleh ulama. Walaupun sebagian ulama kata belum tentu jatuh syirik. Tapi pandangan ulama 2, 3, 4 pandangan, salah satu mengatakan itu adalah perbuatan syirik terus. Ada seperti dihuraikan oleh al-Imam apa benda ni Mahmud Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Jadi rupanya tuan-tuan dikatakan bahaya kepada orang tawassul menggunakan doa menggunakan jah Nabi, bahaya pada orang yang pergi ke kubur, rupanya bahaya pada kubur. Jadi dunia dah jadi terbalik. Sepatutnya kita doa minta terus dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang kata bahaya pun, doa terus minta dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang kata bahaya. Tapi sekarang bila kita buat macam tu, ada orang kata bahaya. Ini dah dunia dah jadi terbalik. Yang kedua kita nak sentuh ialah kedua tenggelam dalam masalah-masalah yang tidak diketahui ujung atau pangkalnya. Masalah-masalah tuan-tuan yang melibatkan masyarakat banyak. Kadang-kadang ada sejenis ajaran sesat dia bawa satu ajaran yang pelik-pelik. Kita orang kampung ni kita suka setengah ni dia suka hak pelik tu. Hak lain daripada yang lain. Ya, jadi duduk apa ada pelik sikit gini-gini. Jadi bila kita tanya, hak ni tak boleh cerita ke orang. Hak ni bukan sebarangan. Ajaran-ajaran seperti ini. Dia rasa dia lebih daripada orang lain. Sebab dia saja yang belajar. Orang lain tak belajar. Sebenarnya ini semua adalah tipu daya syaitan belaka. Tipu daya syaitan belaka. Kalau tuan-tuan perhatikan, kita duk belajar hadis, duk belajar tafsir, duk belajar Quran. Kalau kita duk amal seharian tuan-tuan, inilah ajaran Islam, simple saja. Tuan-tuan semayang, pas semayang duk berzikir, waktu ada ruang baca Quran, waktu pagi bangun kita pergi bekerja, kita berniaga, kan, jaga aurat, jaga perkataan. Itu dia ajaran Islam. Tak ada pelik-pelik ajaran Islam. Semua orang boleh buat. Cuma nak buat tu kena disiplin diri, kena mujahadah je. Hal tu pun tak selesai tuan-tuan. Mujahadah kita dalam hadir ke masjid pun masih belum selesai. Tuan-tuan percayalah, sekitar kita ni berapa puluh ribu penduduk. Sekitar tuan-tuan ni ada berapa ribu penduduk. Cuba tuan-tuan buat satu kajian. Dia orang datang ke masjid ni hak 5 waktu berapa orang? Hak 5 waktu. Kalau tuan-tuan nak buat kajian, hak 5 waktu pun kita masih belum selesai. Tiba-tiba nak cari hak pelik-pelik ni, hak disebut sebagai hakikat alam yang tinggi.
Martabat 7 macam-macam. Kok biasa kita bersemayang pun tak selesai. Kadang-kadang kita sempat 2 waktu saja di masjid, sebab waktu lain kita sembahyang Jumaat di pejabat sebagai contohlah. Yang tu pun masih belum selesai. Disiplin itu pun kita masih belum selesai, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut dulu, sama ada kita rakyat biasa ke ataupun kita pemerintah kena ambil inisiatif, disiplinkan rakyat jaga solat. Kita dengan cara kita, dia dengan cara dia. Iblis menjerumuskan semua orang yang termasuk dalam golongan kedua ni kepada kerancuan, kepada tanggapan yang bukan-bukan. Iblis membuat kerancuan ke atas orang-orang yang bertaklid dengan membisikkan bahawa dalil-dalil yang ada tidak jelas dan kebenaran masih samar, sedang taklid itu jalan selamat. Ini bagi orang belajar, kita belajar dia kata, kemudian kita akan berdepan dengan dalil. Dalil kita belajar tak jelas juga. Cara jalan selamat kita ikut je lah, kita taklid je lah. Jadi kalau belajar macam tu, tuan-tuan, berat belajar, standard kita belajar macam tu. Sebab tu di universiti sekarang dia orang ajar pelajar, tuan-tuan, dia orang suruh pelajar tu kritikal. Kita mengajar kitab, kita suruh dia buat kertas kerja, kita minta pelajar tu bentang, biar dia pidato depan, berlatih dia berani, supaya dia boleh soal jawab. Kita buat penilaian berterusan. Kita tak nak belajar kitab ada setengah orang ni bangga belajar kitab kulit ke kulit. Bukan kita marah belajar kitab kulit ke kulit, bagus kita kata. Tapi apa makna dia belajar kitab ke kulit-kulit? Kita nak suruh syarah pun tak reti. Nak suruh nilai pun dia tak reti. Sebab tu tuan-tuan tengok saudara-saudara baru kita hari ni, yang hebat-hebat dalam negara kita hari ni, yang boleh berceramah. Walaupun dia baru masuk Islam 2, 3, 4 tahun je, dia mampu berceramah dengan baik. Sebab dia banyak membaca, dia boleh buat kritikan. Kadang-kadang kita dengar berpuluh tahun, tuan-tuan, tapi kita nak persembah balik apa kita dengar dalam bentuk analisis tu memang payah lah. Kadang-kadang setengah. Tapi kita tetap lebih baik lah. Tetap lebih baik. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, wala takun rabi'an fatahlak. Jadilah kamu orang alim. Tak orang alim pun orang belajar. Tak belajar pun orang mendengar. Jangan jadi yang keempat. Alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Fatahlakah, kamu pasti akan binasa. Ada kurang boleh lah. Kadang-kadang tuan-tuan saya tengok orang kampung ni kadang-kadang bila kita jumpa, kalau kita suruh dia cakap tentang agama, tuan-tuan, sedap orang kampung cakap. Dia cakap gedung. Cuma dia tidak beri peluang untuk duduk depan ni. Kita suruh dia peluang duduk depan, sedap dia cakap. Sedap dia daripada kita. Jadi kita tak boleh plekeh orang kampung. Kita nampak je duduk menyandar pergi dinding, dia dengar je. Kita beri peluang dia duduk cakap, dia bercakap ke main lagi. Bukan main lagi, nampak macam biasa dia bercakap gedung satu dia bercakap. Cuma dia tak ada sijil lah. Dia tak masuk universiti. Bahkan tak masuk universiti bukan makna dia tak faham. Kita nak membentuk masyarakat maju. Jadi masyarakat maju, tuan-tuan, bukan masyarakat yang kita kata taklid buta dalam segala perkara. Kena ada nilai sikit lah. Sebenarnya sudah banyak orang yang tersesat di jalan ini. Bahkan kerana taklid inilah umat Islam pasti akan binasa. Kerana taklid buta pada ajaran-ajaran dalam bab akidah ini, maka kita boleh jadi binasa ni. Orang-orang Yahudi dan Nasrani taklid pada nenek moyang mereka dan para ulama, iaitu Rabbi dan juga pendeta mereka, sehingga mereka tersesat. Ini pernah berlaku dalam bab akidah kepada pendeta-pendeta dan juga rahib-rahib Kristian Yahudi zaman-zaman dahulu. Masyarakat tu jadi penuh ranap. Kemudian tu saya sebut sikit, saya tak nak baca banyak tu supaya kita faham sikit. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang bertaklid pada nenek moyang dan leluhur mereka. Demikian sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Dan demikianlah juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam satu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyang kamu. Surah Az-Zukhruf ayat 23 dan 24. Yang dimaksudkan kata-kata apakah kamu mengikuti mereka, Allah Ta'ala berfirman,
innahum alfau aba'ahum dhalin fahum ala atharihim yuhra'un. Sesungguhnya mereka telah mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat, lalu mereka tergesa-gesa mengikut jejak nenek moyang mereka. Surah As-Saffat ayat 69 hingga 70. Semua ayat ni tuan-tuan saya baca tadi adalah mencela orang-orang yang mengikut jejak langkah terdahulu dalam bab keimanan ataupun dalam bab kepercayaan. Percayaan ngau-ngau. Contohnya kita tengok ketika Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, mengajak masyarakatnya supaya meninggalkan sembah bahala, sembah Allah je. Masyarakat dia buat hujah, dia kata sembah bahala ni tuan dah diamalkan ratus tahun. Nenek moyang kita ramai amal lama dah. Nenek moyang kita amal lama dah. Itu hujah digunakan oleh orang-orang Arab Quraisy untuk tidak mahu masuk Islam. Dia kata sebab nenek moyang kita amal lama dah sembah bahala ni, takkan dia sembarangan. Begitu juga tuan-tuan, amalan-amalan tradisi dalam masyarakat Melayu, amalan-amalan yang tidak ada asas tapi dibuat oleh masyarakat. Nampaknya amalan tu, saya ingat zaman saya budak-budak dulu ada amalan mandi di atas kubur. Bila kita nak berubat seorang, ada orang mencadangkan supaya penyakit yang dialami oleh seseorang itu boleh dirawat dengan cara dia mandi atas kubur bulan-bulan. Ada tak cara merawat dalam Islam tuan-tuan? Kita mandikan pesakit di atas kubur. Tak ada lah. Mandi pesakit dalam tandas dia lah. Mandi pesakit atas kubur. Tapi saya pernah tengok. Zaman saya budak-budak lah. Tahun 70-an. Pernah tengok lah orang mandikan pesakit atas kubur. Kerana kata dia mengambil berkat pada wali pulang bin pulang. Jadi kita tanya dia pasal apa? Ini orang dulu buat. Orang dulu dia kata buat macam tu lah. Orang dulu buat macam tu. Jadi sebenarnya amalan orang dulu ni tuan, kita boleh bagi dua bahagian. Kalau amalan orang dulu tu memang baik, bertepatan Quran dan Sunnah, tak ada masalah kita pakai. Amalan orang dulu yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, yang tu tak boleh pakai lah. Saya masih ingat tuan, orang tua-tua kita dulu menjelang beberapa hari raya kan, dia orang buat tapai. Tapai puluk tu. Isteri dia buat siap puluk, dia letak dalam guni, dia galas. Dia galah tapai dia keliling kampung. Dia jalan geduk. Sampai rumah masuk tapai. Ini kita pun tak tahu dia pakai ilmu apa. Dia galah atas belakang dia, tapai banyak dia galah. Dia bukan kejual. Dia keliling kampung je, dia jalan. Balik-balik masuk tapai tu. Jadi kita tak tahulah formula apa orang tua dalam bab ni. Tak apalah, ni bukan bercanggah dengan akidah. Dia bukan cabang akidah. Mungkin teknik ni digantikan teknik lain, mungkin letak abang ke. Buat tapai bola abang masuklah. Dulu orang buat kerupuk lekor, orang letak di tengah padang atau untuk cari matahari. Sampai sekarang lah. Tapi sekarang ada sebahagian menggunakan abang. Walaupun kerupuk lekor abang ni tidak begitu kembang sangat berbanding kerupuk lekor semula jadi kena cahaya matahari. Dia tak apalah ni tuan. Tapi kalau orang bidang perniagaan tuan, dia marahlah kita ikut orang nenek moyang dulu. Sebab dia kata kita tak akan jadi maju. Sebab niaga orang ni nak besar. Orang dulu tuan-tuan, pelihara kambing dia 3 ekor je. Jadi kalau kita hanya sekadar pelihara kambing nak makan le, sampai bila kita nak maju dalam bab pelihara kambing tu? Jadi kena besarlah. Maka sekarang orang buat rebang gok kambing tu dah. Dia punya rumah kambing tu dalam jumlah yang besar. Sekali pelihara sekarang 100,000 ekor. 10,000 ekor. Itu perkembangan lah tu dalam dunia moden lah, tu dalam dunia pertanian. Kemudian kita melihat juga dalam dunia Melayu kita tu ada agak benda-benda dipanggil kepercayaan masyarakat Melayu, yang mana kepercayaan itu dia tujuan nak mendidik. Orang Melayu kita nak mendidik, tapi perkataan disebut tu agak keterlaluan. Contoh, makan kepala ikan benuk. Dia tak orang Melayu kita kata, makan kepala ikan benuk. Apa orang Melayu kita nak beritahu, orang tua-tua kita nak beritahu dulu? Maka kepala ikan ni tuan, dia perlukan kemahiran. Budak-budak tak mahir makan kepala ikan ni. Kalau dia tak mahir kan, silap-silap dekat tulang. Jadi jangan makanlah kepala ikan, makan isi ikan sudahlah. Orang tua kita dulu nak ajar macam tu. Tapi dia buat satu formula, makan kepala ikan jadi benuk. Betulkah makan kepala ikan tu benuk? Jadi saya dah buat kajian tentang ini dulu 4 tahun lepas. Bila kita rujuk pada doktor pakar dan pakar-pakar sains, dia kata tak ada kaitan dengan makan kepala ikan tu kita jadi benuk. Benuk tu memang kita benuk dah. Tak ada kaitan kepala ikan tu. Kalau tidak tuan-tuan, mana ada kedai kari kepala ikan?
Kalau kita kata makan kepala ikan tu benok, maka kedai kari tu bermasalah tau tak? Boleh disamang, kena membenokkan orang. Kedai kepala ikan tu kan. Datang tengok, kedai kari dekat Gerik ada, sini pun ada kedai kepala ikan. Datang buat itulah aduan kepada persatuan pengguna. Ini kedai-kedai menjual kari kepala ikan, membenokkan masyarakat. Tak ada. Jadi dia punya lafaz tu bagus, dia nak didik kita supaya jangan makan kepala ikan kalau kita tak mahir. Itu orang tua-tua kita dulu bagus, tapi perkataan yang disebut tu kadang ada unsur keterlaluan. Makan kepala ikan jadi benok. Kita tanya pakar sains, pakar perubatan, dia kata makan kepala ikan tak benok. Cuma dibimbangi dia tulang satu. Yang kedua, ada beberapa jenis ikan yang mana bahagian kepalanya asidnya terlalu tinggi. Beberapa jenis ikan, bukan ikan temenung ni. Bukan temenung kecil je. Dan saya pun tidak tengok orang-orang Perlis ni banyak temenung setelah makan ikan temenung, tak ada. Kan kita jalan, masing-masing temenung sesembah, yang ni temenung dekat beranda, yang ni temenung atas pokok. Apa pasal ni? Kesan makan ikan temenung. Maka hidup mereka penuh dengan temenung. Tak adanya. Mana ada macam tu. Mana ada begitu. Ada. Jadi budaya Melayu. Jadi cuma dia nak mendidik orang Melayu, bahasa dia guna tu kadang ada unsur keterlaluan. Kencing atas busuk, bengkak kemaluan. Tahu tak kencing atas busuk? Busuk tu benda tu lah. Busuk apa dah? Yang sarang semut, sarang anak-anak. Kencing di situ bengkak kemaluan. Apa beza? Apa kena-mengena jadi bengkak pula tu? Kecil-kecil bekak-bekak tak ada kaitan. Orang Melayu kita nak ajar adab supaya menghormati makhluk-makhluk lain. Ya, semut ke apa dia juga rakan semakhluk dengan kita. Jangan kita nyanyikan dia, jangan zalimkan dia, termasuk buang air kecil atas rumah dia. Cuba tuan-tuan bayang, kalau seorang hamba Allah yang tuan-tuan tidak kenali naik atas rumah tuan-tuan kencing kat dapur kita tanpa izin kita, memang kita marah. Itu manusia bukan semut. Bagaimana pula kita manusia kita kecing atas rumah semut tu? Memanglah semut tu kecil hati. Marah kawan tu. Jadi adalah seekor dua semut tu menyerang. Dia masuk dalam kaki kita ni, dia panjat seluruh masuk dalam seluar dan dia menggigit. Dan apabila menggigit berlaku kebengkakan. Jadi bekak tak bekak tu sebab semut tu menggigit. Bukan kerana semata-mata kencing je bekak tu. Dah etika yang nak ceritanya, jangan ganggu makhluk lain. Berbuat baiklah pada makhluk lain. Apalagi kalau tempat-tempat busuk tu jin tinggal di situ tuan-tuan. Jin ni satu makhluk kita tak nampak. Sekali jin tu tengah duduk relax isap rokok. Kan kita kecing atas kepala dia. Dia kata celaka sungguh. Tak ada disiplin orang ni tadi. Dia pun jentik kemaluan orang tu. Tak berfungsi tu. Memang juga. Itu orang Melayu kita punya kerja lah. Orang Melayu kita percaya bila kita cukur kepala tuan-tuan, cukur kepala, maka rambut yang tumbuh tu akan menjadi kasar. Orang Melayu kita kan, jadi cucu kan, bila beranak dia kita cukur kepala. Tujuan cukur kepala itu adalah antaranya rambut yang tumbuh tu akan jadi kasar, rambut kasar. Bila saya buat kajian, saya jumpa pakar sains, kita jumpa doktor-doktor perubatan. Dia kata tidak, rambut kita akan tetap macam tu lah. Kita cukur tak cukur, tetap macam tu. Sebab Nabi tak sebut bila cukur tu rambut akan jadi kasar, tak. Nabi sebut cukur tu ialah dalam bab akikah. Itu saja. Bukan kerana faktornya bila kita cukur maka rambut kita jadi kasar, tak. Sains tak kata kesannya dia boleh memberi kasar, tak. Macam biasa, dia akan tumbuh macam biasa. Seperti biasa. Sebab tu tuan-tuan tengok orang kepala dia hampir botak kan. Bila dia cukur kepala dia buat umrah, dia balik, ada kepala dia penuh rambut, botak situ juga. Botak situ juga kepala. Dia cukur kepala dia Mekah kan masa buat umrah ataupun haji. Macam tu juga, tak ada lepas dia cukur tu makin lebar. Tuan Haji apa formula ni? Rambut nampak kelihatan apa? Saya cukur 2 kali sebulan. Tak begitu dia. Itu saya nak ulas apa benda tu tentang taklid dan juga tentang budaya. Jadi kita boleh beza di sini mana satu dia katakan taklid yang dibenarkan, mana satu disebut taklid yang tidak dibenarkan. Yang disebut oleh Ibn Jauzi ini yang nampaknya beliau lebih mirip kepada bertaklid dalam kepercayaan yang karut maruk, yang tidak ada asas di dalam Islam. Kan? Terengganu, tuan-tuan dipanggil Terengganu, dulu dipanggil buang acok. Satu tradisi dia panggil buang acok. Pakai peluk kuning, letak satu tempat, beri makan jin. Sini saya tak tahu kenapa di budaya dia bagi macam puja jin lah. Itu adalah kepercayaan yang karut.
dalam masyarakat. Ada orang bertahan, tuan. Ini yang jadi masalah bila ada orang bertahan. Seni ya, kita ada seni dia ada seni yang okey, ada seni yang tidak okey. Sebenarnya itu saya baca sikit dia. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, di antara tanda sempitnya ilmu seseorang iaitu sifat taklid atas orang lain dalam perkara akidah. Taklid dalam perkara akidah, dalam perkara kepercayaan. Belajar lain ni lah, kita belajar, guru kita jelas dalilnya macam ni, itu tidak jadi masalah. Ini kepercayaan karut marut, tak ada hubungan Quran dan hadis, dia ajar, kita percaya. Contoh kepercayaan yang sangat famous kan, bahawa Nabi Muhammad SAW itu diciptakan pada cahaya. Ramai orang percaya, tuan-tuan. Nabi Muhammad diciptakan daripada cahaya, orang percaya ramai. Sedangkan hadis-hadis menjelaskan tentang cipta daripada cahaya itu, satu pun tak ada sahih. Diciptakan Nabi Muhammad daripada proses manusia biasa. Muslimin semak yang dirahmati Allah sekalian, itu saya sentuh sikit ya. Kemudian saya nak sebut tuan-tuan, di Malaysia ni, walaupun malam ni kita bercakap tentang taklid, kita tengok sikit taklid dalam bab perundangan Islam. Tadi taklid dari sudut kepercayaan. Satu lagi tuan-tuan, benda yang tak bagusnya, kita bicara tadi taklid dalam perundangan Islam. Kita katakan pada orang awam, dia tak tahu dalil, boleh dia ikut. Tapi ada orang nak lari pada taklid, tuan-tuan, dia buat hal sendiri. Macam puak-puak sister Islam, puak-puak liberal, dia cuba faham Al-Quran tu sendiri. Ini sudah nak lari pada taklid, dia terjemuh kepada kerosakan. Ini pun dilarang. Mentafsir sendiri nas tanpa memahami kaedah-kaedah. Ini semua orang yang tertipu dengan iblis belaka ni. Ini. Muslimin semak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, kemudian kat Malaysia tuan, taklid kita tengok ni. Dalam bab perundangan Islam pula, saya duk perhatikan tuan-tuan, tidak semua perkara bagi orang yang mengaku mengikut mazhab Syafi'i, maka dia ikut mazhab Syafi'i, tak ada. Tuan-tuan perhatikanlah. Dalam bab niat puasa, dalam bab niat puasa, mazhab Syafi'i kata kena niat tiap-tiap malam. Tapi sekarang amalannya bukan saja niat tiap-tiap malam, satu malam pertama untuk cover seluruh bulan boleh diamalkan, itu mazhab Maliki. Nak beli barang menggunakan Shopee, kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab barang tu mesti ada, dia kena akad. La tabi' ma laysa 'indak, jangan kamu jual benda yang tak ada pada tangan kamu. Kan? Tapi mazhab lain membenarkan. Jadi kita Shopee itu menggunakan kaedah mazhab lain, bukan tak sah, sah ni menurut mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Penggunaan alat muzik. Jadi masyarakat kita banyak guna Shopee. Kalau mengaku mazhab Syafi'i, banyak guna Shopee. Mazhab Syafi'i tak boleh. Itulah perkembangan berlaku dalam negara kita. Bab muzik, mazhab Syafi'i paling ketat. Gitar tak boleh. Boleh patuhkan gitar tu siapa-siapa beli. Tapi hari ni kedai gitar ada jual. Kan? Ada kedai gitar kan? Orang beli. Ini mazhab apa ni? Mazhab Ibn Hazm. Ibn Hazm. Bab zikir kuat tuan-tuan. Lepas sembahyang kan zikir masing-masing kuat-kuat. Perlis tak ada. Tuan-tuan pergi Sepadang je, masuk Sepadang negeri Kedah ada lalu. Negeri saya Terengganu ada lah. Zikir kuat masing-masing lah. Ni mazhab apa? Ini pandangan Ibn Taymiyah, pandangan Ibn Hazm, pandangan Syekh Utsaimin. Banyak kan pandangannya merujuk kepada ulama mazhab Hambali. Hak jenis kuat sendiri-sendiri. Bukan kuat satu nada suara. Kuat satu nada suara tak ada. Dah lari pada mazhab Syafi'i dah. Tak ikut mazhab Syafi'i. Orang perempuan, kalau dia, orang perempuan tuan-tuan, kalau dia mengandung, berapa lama tempoh dia mengandung paling panjang? Orang perempuan kalau mengandung. Dalam mazhab Syafi'i kata paling panjang selama 4 tahun. 4 tahun. Dah maknanya kalau ikut mazhab Syafi'i, muslimat kita kat belakang kalau dia mengandung sampai 9 bulan suami kata marilah kita pergi hospital. Mengandung paling panjang 4 tahun. Relax lah. Ini baru 9 bulan. Ada 3 tahun lebih lagi kan. Mazhab Syafi'i kan 4 tahun. Dak jeng lagu tu. Siapa yang jeng? Suami yang jeng. Garu kepala suami. Kan? Dak pendapat yang kata tempoh mengandung setakat 9 bulan, 10 bulan, siapa? Pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri, ulama mazhab Zahiri. Pendapat Umar bin Al-Khattab. Jadi sekarang kita ikut mazhab siapa dalam bab mengandung, bab mengandung, tempoh mengandung? Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i paling panjang 4 tahun. Kan? Jadi kalau isteri tuan-tuan cukup 9 bulan, tuan-tuan ajak pergi hospital, dia kata saya tak nak beranak lagi lah. Saya tunggu lagi sampai 4 tahun saya beranak lah.
boleh faedah. Orang kena panggil boleh faedah. Kan? Kau hospital akan pergi, dia panggil dia, orang masuk hospital, walau apa hal pun, dia akan kerjakan kawan tu sampai kawan tu beranuk hari tu. Itu sangat. Itu kalau kita bincang bab taklid, negara kita sebenarnya tidaklah fokus kepada satu mazhab saja. Kemudian seterusnya yang kedua. Saya nak sebut isu yang kedua tuan-tuan majlis sekalian. Baik, dah masuk isyak dah. Baru satu isu. Yang kedua, Ibn Jauzi menyebut tentang ilmu kalam tuan-tuan di sini. Ibn Jauzi ni dia seorang tokoh ulama pro kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Sebab tu disebut contoh-contoh ilmu kalam jalan ni tidak sebut contoh yang dibuat oleh golongan Asy'ariyah Maturidiyah, tetapi golongan-golongan lain. Jadi kalam, ilmu kalam ni tuan-tuan kadang-kadang dia memeningkan. Ibn Jauzi kata ilmu kalam ni memeningkan kepala. Memeningkan kepala dari sudut mana? Ilmu kalam yang dibawa oleh golongan Jabariyah, golongan Qadariyah, golongan Khawarij. Nanti kita tengok macam mana ni. Sekarang tuan-tuan berlaku perbahasan macam mana? Perbahasan contohnya lah yang berlaku dalam YouTube ada, dalam FB ada. Al-Quran mengatakan Allah Ta'ala beristiwa atas arasy. Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala beristiwa atas arasy dan dia berada di langit. Asy'ariyah Maturidiyah kata Tuhan tidak berada di atas, di kiri, di kanan, di belakang, di depan. Nampak tak? Dua aliran ya? Dua aliran pemikiran. Satu kata Tuhan ada atas arasy. Duduk atas arasy. Duduk macam mana kita tidak tahu, dia beritahu macam tu. Bukan bermakna dia duduk atas arasy, bermakna dia tu perlu pada arah menanggung dia, kemudian malaikat pula menanggung arah. Bukan macam tu. Yang tu kita tidak tahu. Cuma dia beritahu ada atas arasy. Jadi berlaku pertemuan. Tetapi tuan-tuan kadang-kadang bila kita menggunakan pendekatan ilmu kalam, kadang-kadang orang kampung ni dia agak payah nak faham. Agak nak faham macam mana kalau kita kata, contoh tuan-tuan, saya tanya soalan lah. Allah Ta'ala tu tidak berada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di belakang, di depan. Kenapa tu? Maknanya Allah Ta'ala tu tidak tertakluk kepada arah. Dia tak ada arah. Ya. Jadi Imam Ahmad masa dia sebut dalam kitab Ar-Radd Al-Jahmiyah, dia kata benda yang satu-satu benda yang tak boleh kita kata ni, kita tak boleh kata dia duduk kanan, dia duduk kiri, belakang, dia tak ada kanan, bukan kiri, bukan atas, bukan depan. Imam Ahmad kata kalau orang macam ni, makhluk macam ni, dia panggil makhluk yang tidak ada. Benda tidak ada, tidak boleh disifatkan berada di atas sebab dia tidak ada. Macam tuan-tuan sekarang, tuan-tuan duduk depan saya. Sebelah kanan tuan-tuan kenapa? Sebelah kiri tuan-tuan kenapa? Depan tuan-tuan kenapa? Belakang tuan-tuan kenapa? Atas tuan-tuan kenapa? Bawah tuan-tuan kenapa? Kamu boleh cari. Sebab ada benda kan? Jadi di situ kita nampak berlaku pertemuan. Saya ada buat satu buku perbandingan antara salaf dengan Asy'ariyah. Sedang dicetak sekarang tuan-tuan. Dia simple aja. Satu sudut kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau kita nak menafikan bahawa Allah Ta'ala itu punya arah tertentu, lalu kita kata tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada kanan, dengan tujuan nak menafikan Allah Ta'ala itu bertempat dengan tempat tertentu, itu betul. Itu betul lah. Jadi memang ada sudut-sudut tak boleh kata atas ke apa. Betul lah tu. Tetapi jangan sampai kita nak menafi macam tu sampai tahap kita kata Tuhan tidak beristiwa di atas arah. Sedangkan istiwa atas arah tu Tuhan kata sendiri. Berada di langit itu amin tu mampis sama, Tuhan kata sendiri. Jadi kadang-kadang orang kampung tuan-tuan dia jadi apa ni, bila kita beritahu ilmu-ilmu seumpama ini, orang kampung ni dia jadi pening. Dia pening macam mana pula ustaz dia kata. Lepas tu ada pula orang ilmu kalam tuan-tuan, dia akan cuba menggunakan akal. Akal contohnya dia kata, kalau kita kata Tuhan duduk atas arah, maknanya mana besar Tuhan tu dengan arasy. Dia akan fikir macam tu. Mana besar Tuhan ke arasy? Tuhan duduk atas. Jadi dia akan fikir macam tu. Bila dia duduk di situ, maknanya arah akan menanggung dia lah. Sebab kita akan cuba memahami benda ketuhanan ni dari sudut akal logik kita. Jadi benda ni tuan-tuan kita nampak banyak berlaku perbahasan macam ni lama zaman berzaman. Jadi saya tengok, sebab saya dulu belajar belaka Asy'ariyah Maturidiyah ataupun sifat 20 ni kita belajar sampai ke Al-Azhar. Hak salah pun kita belajar. Cuma bagi Ibn Jauzi ni, pengarang kitab ni tuan-tuan, pengarang kitab Talbis Iblis, Ibn Jauzi kata kita dalam nak berdepan dengan orang awam ni, kalau kita bertemu dengan ayat-ayat sifat tentang Tuhan, kita isbatkan ayat sifat nisbah orang awam. Sebab bila kita isbatkan, tuan-tuan, baru kita nak nafi mudah.
Kita isbatkan bahawa kita nafi mudah, faham tak? Contohnya Allah Ta'ala itu beristiwa atas arah. Kita isbatkan dulu, baru kita nafi lepas tu. Istiwa dia tak sama dengan makhluk. Tapi kalau kita kata Tuhan tidak ada atas aras, tiba-tiba kita nak nafi dia tak sama dengan makhluk. Macam mana kita nak nafi dia tak ada atas aras dah? Itu kata Ibn Jauzi. Nisbah pada orang awam kena cakap macam tu dulu. Orang alim tak apalah, dia boleh cari perbahasan, dalil dan sebagainya. Jadi kita tengok sikit tuan-tuan tentang jadi kata ulama salah dahulu tidak membahaskan ilmu kalam, bukan lantaran mereka tidak tahu. Ulama-ulama dulu bukan tak tahu ilmu kalam, mereka tak bahas secara panjang-panjang. Akan tetapi mereka berpandangan ilmu kalam tidak dapat memuaskan diri dan tidak dapat menghilangkan dahaga, bahkan menyebabkan orang sihat menjadi sakit. Kerana itu mereka tidak membicarakan dan mereka melarang untuk umat Islam tenggelam dalam pembicaraan. Macam sebuah pada orang kampung tuan-tuan. Tuan-tuan duduk belajar. Apa pun ini? Dalam ajaran Jahmiyah. Dia kata apa? Tuhan itu ada zat sahaja. Dia tak ada sifat. Tuhan tu ada zat sahaja. Dia tak ada sifat. Sebuah pada orang awam agak pening nak faham tu. Dia ada zat saja. Lepas tu dia tak ada sifat. Tuan-tuan ada zat tak? Ada tak? Ada zat. Dan tuan ada sifat tak? Ada sifat, boleh berjalan, ada putih, ada hitam, ada tinggi, ada rendah, ada sifat kan? Tiba-tiba tuan ada zat saja. Bila cuba kita kata, Pok Ali ada zat, sifat tak ada. Tu betul-betul fikir. Ataupun saya kata Tok Imam kita dia ada zat je, dia tak ada sifat. Lagu mana wah? Kita pun pening lah. Ustaz ni ngajum nak apa ni? Tok Imam ada zat, sifat tak ada. Lepas tu dia tinggi, dia pendek, dia putih, dia hitam. Tu sifat Tok Imam lah tu. Jadi pening. Orang kampung selalu pening itu. Sebab tu bila kita belajar akidah, kita refer pada salah dulu, tengok cukup lah tu. Hadap perlu kita bincang, tak payahlah kita bincang, kalau tidak jadi pening. Orang kampung tu jadi pening. Bahkan Imam Syafi'i berkata, apabila seorang hamba diuji dengan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah selain daripada syirik, itu lebih baik baginya daripada dia belajar ilmu kalam. Jadi maksud ilmu kalam, kalau ikut Ibn Jauzi tuan punya kitab ni, jenis ilmu kalam dibahaskan oleh Puak Jahmiyah, Puak Jabariyah, Puak Qadariyah, saya sebut tadi, nanti kita akan sentuh sikit-sikit. Kemudian dalam kesempatan lain Imam Syafi'i berkata, ketetapanku terhadap para ulama ahli kalam adalah mereka dicambuk dengan pelepah kurma dan diarak di keliling kabilah, lantas diumumkan, inilah balasan bagi orang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Artinya bagi Imam Syafi'i, kalau kita nak kenal Tuhan, tuan-tuan, tak payah kenal melalui kaedah ilmu kalam. Habis? Tuan-tuan faham tak? Ulama-ulama dulu dia mengajar anak-anak murid dia kenal Tuhan melalui Quran hadis je. Dalil-dalil dalam Quran, Tuhan tu ada, Tuhan tu berkuasa. Umat tu jadi kuat mana-mana ada. Tak berbelit-belit. Tetapi pada abad seterusnya, abad keempat, abad ketiga muncul, dia panggil usul-usul falsafah, usul-usul falsafah daripada Yunan. Apabila banyak buku-buku diterjemahkan, maka ulama mula menggunakan usul itu. Maka timbul perbahasan, Tuhan tu jising ke tak jising. Jadi ulama-ulama dulu, umat Islam 3 kurun pertama, mereka tak bahas Tuhan tu jising ke tak jising. Biasanya orang ambil bidang sains kan, orang ambil bidang sains dia panggil jising, tak jising jirin. Jadi timbul satu soalan, Allah Ta'ala tu jising ke tak jising? Maksud insyaAllah. Silakan. Sila azan dah. Takut terlajak dah. Saya tambah sikit jalan tadi. Nak sebut contoh-contoh ya. Contoh-contoh tokoh ulama kita menyebut di sini supaya kita tidak terlibat dengan ilmu kalam. Jadi oleh kerana pengarang ni dia aliran ni dia cenderung kepada Asy'ariyah Maturidiyah, maka dia tak sebut contoh-contoh Asy'ariyah Maturidiyah, dia sebut contoh-contoh Mu'tazilah, Jahmiyah di sini. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ahli kalam tidaklah akan beruntung selamanya. Para ulama'nya adalah zindik. Itu pernyataan Imam Ahmad. Kasar jelas terang. Ahmad bin Hanbal mengatakan ahli kalam adalah zindik. Siapa yang beliau maksudkan pada masa itu? Yang beliau maksudkan pada masa ini. Sebab Imam Ahmad ni dia hidup sebelum pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi belum ada Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan dia berdepan dengan siapa masa itu? Dia berdepan puak-puak Jahmiyah. Maka dia kata orang yang terlibat dengan style hidup Jahmiyah ini adalah zindik. Kemudian kata dia, saya bersepakat bahawa ilmu kalam tidak tercela sementara ia telah menyeret kaum Mu'tazilah sehingga mereka berkeyakinan sesungguhnya Allah Ta'ala hanya mengetahui segala sesuatu secara global dan tidak mengetahui segala sesuatu terperinci. Kenapa ni?
pengarang ni Ibn Jauzi kemukakan contoh kedua. Satu, kenyataan Imam Ahmad menolak ilmu kalam dibawa oleh puak Jahmiyah. Bagi dia ialah zindik. Kedua, beliau menyebut ilmu kalam dibawa oleh golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala dia mengetahui satu perkara secara umum saja. Cara terperinci ni dia tak tahu. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah kata Allah Ta'ala mengetahui umum dan terperinci Tuhan tahu belaka. Sehingga kan semut-semut yang berjalan di atas batu, yang semut berwarna hitam, jalan atas batu warna hitam, dalam malam yang gelap gelita pun Tuhan tahu. Pergerakan air jadi hisap oleh dahan-dahan pokok. Air hisap dahan pokok sampai pada ujung-ujung daun. Pergerakan air itu Tuhan tahu. Macam kita tak tahulah macam mana bentuk gerakannya. Ini dimukalan oleh golongan Mu'tazilah. Kemudian Jah bin Safwan, ini Jahmiyah, mengatakan bahawa ilmu, kuasa dan hidup Allah Ta'ala itu muhdath, satu benda baru. Ilmu, kudrat, hidup Allah Ta'ala itu satu benda baru. Kalau golongan Asy'ariyah dia kata ilmu, kuasa, kudrat, hidup itu adalah qadim, kerana dia sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Abu Ali Jubai, ini Mu'tazilah, Abu Hashim berserta orang-orang Basrah yang mengikut mereka menyatakan ketiadaan itu adalah sesuatu. Ini jangan tuan jadi pening. Jangan tuan kata mana-mana apa ustaz cakap. Benda tiada itu sesuatu. Maknanya gini, golongan Mu'tazilah nama dia Abu Ali Jubai, dia kata benda tidak ada itu adalah sesuatu. Maknanya benda tidak ada itu boleh kita kata sesuatu. Sedangkan dalam kehidupan kita sesuatu itu mesti benda tu ada, baru boleh katakan sesuatu. Bagi dia benda tak ada pun boleh dikatakan sesuatu. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah kata macam mana kita nak kata sesuatu sebab benda tu tak ada. Kullu syai'in halik illa wajah. Setiap sesuatu akan musnah melainkan wajahnya. Al-Quran kata. Jadi dalam ayat ni digunakan perkataan sesuatu. Dikaitkan sesuatu termasuk Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tu ada. Setiap sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya. Ni dia sebut beberapa contoh. Dan akhir sekali saya sebut lagi satu contoh. Ilmu kalam yang disebut di sini yang menyebabkan berlaku kepeningan kepada masyarakat ni. Al-Allaf contohnya, Mu'tazilah ni dia kata penghuni syurga pada akhirnya menjadi beku dan diam. Maknanya nanti orang masuk syurga tak buat apa, orang masuk syurga bagi duduk diam. Nak kata apa? Senyap dalam syurga. Ahli syurga tak buat apa-apa. Takkanlah kaji ilmu kalam sampai tahap tu sebab ahli syurga tak buat apa-apa. Dalam Quran kata ahli syurga ni boleh makan, boleh minum, boleh bergerak, boleh ziarah menziarahi. Bagi dia ahli syurga tak boleh bergerak, beku dan diam, tidak bercakap dan tidak bergerak. Kemudian kata mereka Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa pun kerana segala sesuatu yang terjadi pasti pada akhirnya akan selesai. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Ayat itu tuan-tuan, dia kata Allah Ta'ala ni tak buat apa-apa. Dalam syurga pun dia tak buat apa-apa pun. Ini satu kepercayaan yang sangat berat lah, yang dilakukan oleh puak-puak Mu'tazilah. Kemudian lebih teruk daripada itu, Al-Allaf yang saya sebut tadi berkata sesungguhnya ilmu Allah itu adalah Allah dan bahawasanya kuasa Allah itu adalah Allah. Ilmu Allah lain, kuasa Allah lain. Ilmu Allah dengan zat Allah lain, ilmu lain. Jadi dia benda yang lain. Jadi dia kata ilmu Allah itu adalah Allah. Mana boleh kata macam tu? Ini sebahagian daripada saya sebut malam ni tuan-tuan, benda-benda yang disebut oleh ahli kalam zaman dulu yang telah ditolak oleh ulama memeningkan masyarakat. Dan dia juga bercanggah dengan nas. Jadi itu saya sebut sikit lah. InsyaAllah kita akan jumpa semula pada bulan depan lah. Kita sambung sikit lagi tentang kupasan berkaitan dengan pahaman pokok ahli kalam ni. Kita akan pergi kepada pahaman Murji'ah, kita akan pergi kepada pahaman Khawarij dan lain-lain. Sekadar itu saja, mohon maaf. Ambil masa tuan-tuan sedikit. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.